Organisasi Malaysian NPK Fertilizer Sdn Bhd Nafas. Penubuhan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas telah dilancarkan pada 31 Mac 1972 oleh Perdana Menteri Malaysia kedua Allahyarham Tun Abdul Razak bin Husin. Nafas diilhamkan oleh beliau sendiri hasil daripada lawatannya ke Taiwan. Syarikat ini mula beroperasi pada tahun 2004 dengan menjalankan aktiviti penghilangan baja dengan memproses berbagai jenis baja serta jenis-jenis kategori padi di bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan SBPKP. Nafas juga memiliki kilang yang mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 340,000 metrik tan setahun dengan keupayaan penghasilan 12 formulasi jenis baja. Assalamualaikum, seterusnya saya akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh organisasi. Masalah yang pertama, konflik pekerja. Masalah ini sering berlaku disebabkan oleh kesalahfahaman atau perbezaan pendapat di antara pekerja. Pekerja biasanya mempertikaikan atau mempunyai pandangan yang berbeza semasa membuat perbincangan sehingga memberi impak kepada kerjasama mereka sebagai pasukan dan hubungan mereka semasa menyelesaikan tugasan. Masalahnya seterusnya, kekurangan perancangan strategi yang baik. Proses perancangan strategi yang tidak teratur adalah salah satu punca menyebabkan masalah ini berlaku. Untuk mendapatkan hasil dan keputusan yang baik, proses perancangan strategi mestilah dilaksanakan secara berperingkat. Perancangan mempunyai peranan yang penting untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau merancang perancangan yang lebih berkesan. Sekiranya proses perancangan strategi tidak dilaksanakan dengan secukupnya oleh organisasi, perancangan strategi yang buruk akan berlaku. Masalah yang seterusnya, kesan COVID-19. Kesan COVID-19 ini memberi impak yang jelas kepada organisasi seperti menyebabkan kegelisahan pekerja mengenai wabak COVID-19. Pekerja akan kurang aktif dalam aktiviti di tempat kerja seperti komunikasi antara pekerja, pelibatan diri dalam perbuatan keputusan. Hasilnya, perkhidmatan dan prestasi organisasi akan merosot. Seterusnya ialah analisis. Isu pertama yang dihadapi oleh Malaysian NPK Fertilizer Sdn Bhd adalah konflik pekerja. Konflik pekerja berlaku di organisasi berpunca daripada perbezaan kepribadian, gaya hidup dan idea. Dan apabila terdapat konflik di tempat kerja, ia memberikan kesan kepada mereka termasuk organisasi. Yang kedua ialah kekurangan perancangan strategi yang baik. Perancangan strategi yang kurang berkesan akan memberikan impak negatif terhadap organisasi. Ianya berpunca daripada kelemahan kepimpinan itu sendiri dan perlulah diatasi dengan segera bagi membolehkan pengurusan dapat dijalankan dengan lancar. Dan yang terakhir ialah kesan COVID-19. Pekerja akan kurang terlibat dalam aktiviti seperti komunikasi pekerja, penglibatan dan membuat keputusan. Ini kerana kaki tangan dalam organisasi merasa takut dan risau. Situasi ini perlu diatasi dengan pengurusan yang cekap oleh organisasi tersebut. Assalamualaikum, saya akan menerangkan bahagian penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah peranan pemimpin atau pengurus. Pemimpin atau pengurus adalah mereka yang mempunyai kewibawaan yang sah dalam organisasi. Peranan mereka adalah untuk memimpin dan mengatur pekerja untuk melaksanakan tugas mereka bagi mencapai objektif organisasi. Kerana itu, kepemimpinan mereka sangat diperlukan untuk memudahkan organisasi mencapai matlamatnya. Mereka ini perlu cenderung untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang mencirikan sikap adil antara satu sama lain dalam organisasi. Ini kerana penggunaan gaya kepemimpinan yang sesuai dapat mempengaruhi hubungan prestasi dan potensi pekerja dalam organisasi selain mampu mendorong pekerja untuk terlibat secara aktif dalam organisasi seperti membuat keputusan. Terdapat pelbagai jenis gaya kepemimpinan dan mereka mempunyai cerita sendiri. Oleh kerana itu, pemimpin perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk mempromosikan proses pengurusan pembangunan organisasi yang baik. Pengurusan konflik adalah suatu amalan untuk menyelesaikan perselisihan sedemikian rupa sehingga hasil yang negatif dapat diminimumkan dan hasil yang baik untuk organisasi dapat diutamakan. Gaya pengurusan konflik adalah termasuk menampung orang lain, menghindari perselisihan tersebut, bersaing dan berkompromi. Pengurusan konflik yang baik mesti dilakukan oleh setiap organisasi untuk menjamin pertumbuhan syarikat yang baik sehingga dapat mendatangkan hasil yang baik kepada sesebuah organisasi. Proses pembinaan pasukan dalam pembangunan organisasi dapat membantu syarikat dengan menyatukan individu dengan kebolehan yang sama dan memberikan mereka suatu tujuan dan objektif yang bersama yang jelas dan ringkas. Pasukan adalah aspek penting dalam perniagaan dan akan terus berlaku pada masa hadapan. Pekerja mesti dapat terlibat dalam penyelesaian masalah, perancangan dan pembuatan keputusan kerana hal ini adalah sebagai sebahagian dari pengembangan
pasukan untuk meningkatkan kualiti barang dan perkhidmatan yang diberikan.